Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan kembali lagi. Pada pertemuan kita pada kali ini, kita akan membincangkan pelajaran matematik SPM pencukaian bahagian yang pertama. Dalam video bahagian yang pertama ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan konsep pencukaian, dan dalam bahagian yang kedua, kita akan melihat contoh bagaimana pengiraan cukai yang melibatkan cukai pendapatan dilakukan. Jadi perkara pertama yang perlu diketahui oleh para pelajar adalah apakah yang dimaksudkan dengan pencukaian, ataupun kalau diringkaskan menggunakan istilah cukai. Dengan adanya imbuhan per di hadapan, itu menunjukkan suatu proses. Pencukaian adalah merupakan proses pengambilan hasil daripada individu atau syarikat oleh pihak berkuasa bagi mengumpul dana bagi tujuan yang tertentu. Jadi melalui proses pencukaian ini, pihak kerajaan akan memperolehi dana ataupun wang yang boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Antara tujuan dana ini dikumpulkan adalah yang pertama sebagai sumber pendapatan negara. Kos mengurus tabir negara bukanlah suatu kos yang kecil. Dia memerlukan sumber keuangan yang sangat besar. Jadi salah satu daripada sumber keuangan berkenaan adalah daripada pencukaian. Yang kedua adalah sebagai alat bagi pelaksanaan polisi kerajaan. Dengan mengenakan cukai yang tertentu, polisi yang dirangka oleh pihak kerajaan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Selain daripada itu, yang ketiga, pencukaian ini membolehkan kawalan ke atas penjualan barangan dan perkhidmatan. Barang-barang yang tidak digalakkan untuk dijual ataupun dibeli oleh rakyat boleh dikenakan cukai yang tinggi supaya tidak ramai rakyat yang mampu untuk mendapatkan perkhidmatan ataupun membeli barangan yang berkenaan. Contohnya, cukai bagi arak dan rokok kalau di Malaysia adalah sangat tinggi kerana kerajaan tidak ingin menggalakkan rakyat Malaysia terlibat dalam aktiviti yang berkenaan. Tujuan yang keempat adalah sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Kalau mana kerajaan mengalami pengurangan pendapatan yang teruk, maka perubahan ke atas kadar cukai dengan menaikkan cukai akan meningkatkan perolehan kerajaan bagi menampung kos urus tadbir negara. Jadi, membayar cukai merupakan tanggungjawab bagi seseorang warga negara ataupun rakyat Malaysia. Bukan semua orang dikenakan cukai. Mereka yang dikenakan cukai adalah mereka yang mampu dan layak dikenakan cukai. Sebahagian daripada hasil yang diperolehi daripada aktiviti rakyat ataupun syarikat itu akan diambil oleh kerajaan sebagai sumbangan kepada dana dalam menguruskan negara. Sekiranya seseorang warga negara ataupun syarikat gagal menjalankan tanggungjawab ini, dia boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah peruntukan undang-undang yang tertentu oleh pihak berkuasa. Terdapat beberapa jenis cukai yang dikenakan kepada kita. Para pelajar boleh lihat senarai yang cikgu kemukakan di sana. Antaranya jenis cukai yang dikenakan ataupun yang biasa kita jumpa adalah cukai jalan yang dikenakan kepada kenderaan yang beroperasi di atas jalan raya di Malaysia. Cukai ini bergantung kepada jenis kenderaan dan sisi enjin bagi kenderaan yang berkenaan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan di bawah
Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun ringkasnya JPJ. Yang kedua adalah cukai tanah, cukai ke atas pemilikan tanah yang dikenakan kepada pemunya tanah yang berdaftar dengan pejabat tanah. Biasanya cukai tanah ini bagi kerajaan negeri merupakan salah satu daripada perolehan hasil yang diperoleh secara terus. Nilaian kepada cukai yang dikenakan ke atas tanah bergantung kepada kedudukan, keluasan dan sebagainya yang akan dikeluarkan oleh pihak pejabat tanah kepada pemilik tanah ataupun hartanah. Jenis cukai yang ketiga adalah cukai pintu ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai cukai taksiran yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan ke atas pemilik rumah, di mana hasil cukai ini akan digunakan untuk mentadbir kawasan ria majlis tempatan. Dan cukai yang ketiga adalah yang keempat adalah cukai jualan yang dikenakan oleh pihak kerajaan ke atas barangan yang dijual di negara ini. So ada dua jenis cukai yang dikenakan, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Ini bermaksud peratusan tertentu dikenakan kepada pembeli ke atas barangan ataupun perkhidmatan yang diperolehi. Bahagian yang bertanggungjawab mengumpul dana ini ataupun cukai ini adalah Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Satu lagi cukai yang dikenakan adalah merupakan cukai pendapatan yang dikenakan kepada individu-individu yang bekerja ataupun memperolehi pendapatan dalam negara Malaysia ini. Sekiranya seseorang itu telah mencapai pendapatan yang melebihi tahap yang tertentu yang ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui lembaga hasil dalam negeri, maka dia akan dikenakan cukai dengan amount yang tertentu. Jadi sebagai seorang warga negara ataupun yang memperolehi pendapatan di negara ini, kita perlu tahu bagaimana pengiraan cukai ini dilakukan. Jadi dalam video ini cikgu akan terangkan secara ringkas bagaimana pengiraan cukai pendapatan ini dilakukan ke atas pendapatan individu. So, kalau pelajar perhatikan di situ, untuk mengira cukai pendapatan, kita berpandukan kepada apa yang dipanggil sebagai pendapatan bercukai. Untuk mengira pendapatan bercukai, kita perlu mengambil kira berapa jumlah pendapatan tahunan seseorang itu, sama ada gaji, allowance, bonus dan sebagainya, termasuklah juga kerja lebih masa. Kemudian ditolakkan dengan pengecualian cukai yang diberikan oleh pihak kerajaan. Contohnya, pengecualian cukai diberikan ke atas pembelanjaan untuk derma pada pihak tertentu dan sebagainya. Kemudian ditolakkan lagi dengan pelepasan cukai yang dikenakan kepada seseorang individu ataupun pekerja itu. Pelepasan cukai ini diwartakan oleh pihak kerajaan daripada masa ke semasa dan mungkin berubah. Contohnya, pelepasan cukai yang dikenakan ke atas individu, ke atas anak-anak yang sedang belajar, ke atas ibu bapa yang mengalami penyakit dan sebagainya, ditolakkan daripada itu. So, apabila kita tolakkan jumlah pendapatan tahunan dengan pengecualian cukai serta pelepasan cukai ini, akan memberikan kita pendapatan bercukai. Kemudian untuk menentukan berapakah cukai yang perlu dibayar, kita mengambil nilai pendapatan bercukai tadi dan juga kita merujuk kepada berapakah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan yang kita perolehi tadi, ditolakkan dengan rebate cukai. Kerajaan akan memaklumkan daripada masa ke semasa mungkin berlaku perubahan apakah rebate seolah-olah seperti diskaun ataupun potongan ke atas cukai yang dikenakan, dan hasilnya kita akan memperolehi satu nilai yang menunjukkan berapakah cukai
yang perlu dibayar kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Bagi individu, proses pengiraan ini boleh dilakukan sendiri dan kemudian dimaklumkan kepada pihak lembaga hasil dalam negeri dengan mengisi borang yang dipanggil EA form, dan pihak lembaga hasil dalam negeri akan mengesahkan pembayaran yang perlu dilakukan untuk menjelaskan cukai tahunan seseorang individu. Bagi sesuatu firma ataupun syarikat perniagaan, biasanya mereka akan melantik syarikat accountant untuk mengira berapakah cukai yang perlu dibayar oleh pihak kerajaan, dan seterusnya akan dipantau oleh pihak kerajaan bagi menentukan bahawa amount yang dibayar adalah benar. Ini juga bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya kes di mana sesebuah syarikat itu cuba lari daripada cukai ataupun cuba membayar cukai yang lebih rendah daripada sepatutnya. Untuk sesi ini kita berhenti setakat itu dahulu. Kita akan sambung pembincangan kita dalam video yang akan datang, di mana kita akan melihat beberapa contoh bagaimana pengiraan cukai pendapatan ini dilakukan. Semoga video ini bermanfaat kepada para pelajar. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru Cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.